Okey, kita baca buku ni, dosa-dosa yang dianggap biasa. Okey, dosa yang ke-18. Qala al-musannif hafizahullah. Dosa ke-18. Ini dosa ni banyak berlaku ni. Dan mak bapak anggap benda ni biasa, ataupun anak-anak kita pun anggap benda ni biasa. Apa dia? Khalwat. Berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Berkhalwat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Kata penulis, setan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram. Kita dah belajarkan. Dan Allah kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi khalwat berduaan dengan bukan dengan mahram ni adalah salah satu langkah syaitan. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Haram ikut langkah syaitan. Apa dia langkah syaitan? Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh manusia mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Jadi langkah syaitan ialah apa saja perbuatan yang membawa kepada kemungkaran maksiat, semua itu adalah langkah syaitan. Termasuklah berdua-duaan, berhubung antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian syaitan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji adalah khalwat. Khalwat ni makna duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Kadang-kadang anak kita perempuan keluar dengan kawan dia lelaki, berduaan dalam kereta termasuk. Kadang-kadang naik motor berduaan termasuk. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma asy-syaitan. Nabi bersabda, tidaklah seseorang lelaki itu berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Jadi syaitan tak akan biarkan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram duduk berdua begitu saja. Syaitan akan hasut sampai akhirnya berkesudahan dengan berzina. Macam kita baca kisah Bani Israel. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun ba'da yaumi haza ala maghibatin illa wa ma'ahu rajulun aw isnani. Maksud dia, sesungguhnya hendaknya tidak masuk seseorang lelaki daripada kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami ataupun mahram. Mana kadang-kadang kita nak pergi rumah kawan kita, tapi kawan kita tak ada rumah, ada isteri dia seorang-seorang. Maka haram kita masuk ke dalam rumah tersebut. Dan haram juga bagi isteri mengizinkan lelaki yang bukan mahram masuk ke rumahnya ketika suaminya tiada di rumah, ataupun tanpa izin suaminya. Kecuali bersamanya ada seseorang yang lain ataupun dua orang lelaki dan diizinkan oleh suami. Berdasarkan petunjuk hadis di atas, maka tidak dibolehkan seseorang lelaki berkhalwat dengan wanita bukan mahram, baik di rumah, di pejabat kamar, di bilik, di kantor, di pejabat ataupun dalam kereta. Ini biasa berlaku ni. Kadang-kadang isteri kita keluar dengan pemandu. Itu termasuk berkhalwat. Ataupun kadang-kadang suami lelaki dengan staf dia, seorang sama seorang dalam kereta, termasuk itu adalah khalwat. Kadang-kadang duduk kat rumah siapa? Majikan dengan pembantu rumah, berduaan, termasuk khalwat. Sama ada dengan isteri saudaranya
dengan pembantunya, ataupun kalau doktor lelaki dengan pesakit wanita hanya berdua sahaja dalam bilik tersebut. Banyak orang meremehkan persoalan ini, entah kerana mungkin kerana terlalu percaya pada dirinya sendiri. Dia kata, saya okey, saya iman kuat kan, haji pun 3 kali dah. Padahal khalwat sangat berpotensi untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak membangunkan prolog apa dia? Untuk mengarah ke sana. Kerananya tidak mengherankan jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan. Sekarang kalau kita baca berita kan, macam-macam berita. Sama ada berita bunuh, berita berzina, berita rogol. Dan yang terbaru, lagi dahsyat kan masyarakat Malaysia. Ada baca tak berita? Dia rogol kambing. Kan? Dan tak ada orang sangat nak rogol, dia rogol kambing. Sampai kambing tu, saya tak tahu apa nak jadi masyarakat Malaysia ni. Kalau berlaku ke Afrika ke, kan, kat Kutub Utara pun tak apalah. Okeylah juga kan. Ini di Malaysia, negara yang dipimpin oleh kerajaan Melayu Islam. Dan kita tengok bayi-bayi pun semakin banyak dicampak di mana-mana kan. Dibuang merata tempat. Di surau, ditandas. Puncanya bermula daripada sinilah. Mak bapak tak halang ataupun tak menegur anak keluar berduaan dengan yang bukan mahram. Okey. Cukup ah?